بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله العظيم. Maksudnya, dan sesungguhnya telah datang kepada kamu Nabi Musa membawa keterangan-keterangan yakni mukjizat. Kemudian kamu menyembah patung anak lembu sepeninggalannya. Dan kamu dengan perbuatan itu adalah orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan kamu. Semasa kami angkatkan bukit Tur Sina itu atas kamu. Sambil kami berfirman, ambillah dan amalkanlah ajaran kitab Taurat yang kami berikan kepada kamu itu dengan bersungguh-sungguh, dan dengarlah apa yang diperintahkan kepada kamu dengan mematuhinya. Mereka menjawab, kami dengar dan kami menderhaka. Sedang kegemaran menyembah patung anak lembu itu telah mesra dan sebati dalam hati mereka. Dengan sebab kekufuran mereka, katakanlah wahai Muhammad, amatlah jahatnya apa yang disuruh oleh iman kamu itu, kalaulah kamu orang-orang yang beriman. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum Yahudi, kalau syurga negeri akhirat itu telah menjadi hak istimewa untuk kamu pada sisi hukum Allah, tidak boleh dicampuri oleh orang lain seperti yang kamu dakwakan itu, maka cita-citakanlah mati, supaya kamu dimatikan sekarang juga, jika betul kamu orang-orang yang benar. Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati itu selama-lamanya, dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu. Demi sesungguhnya, engkau wahai Muhammad akan dapati mereka itu seloba-loba manusia, setamak-tamak manusia, kepada hidup yang lanjut masanya. Dan lobanya mereka kepada hidup itu melebihi loba orang-orang kafir musyrik. Tiap-tiap seorang dari mereka suka kiranya ia boleh hidup 1000 tahun. Padahal umur panjang yang demikian tidak akan dapat melepaskannya dari azab yang disediakan oleh Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. Katakanlah wahai Muhammad, sesiapa memusuhi Jibril, maka sebenarnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang ada di hadapannya, yang diturunkan sebelumnya.
serta menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira kepada orang-orang beriman. Sesiapa memusuhi Allah dengan mengingkari segala petunjuk dan perintahnya dan memusuhi malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, maka ia akan diseksa oleh Allah. Kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita menafsirkan ayat-ayat dalam suratul Baqarah pada juzuk yang pertama, bermula ayat 92 sehingga ayat 98. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi menceritakan sifat-sifat watak-watak orang Yahudi supaya kita kenali mereka. Sebagaimana kita jelaskan, bermula daripada ayat 40 sehinggalah ayat 142 akan menceritakan Bani Israel. Itu ayat 40 bila mana Allah menyebut, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ya Bani Israel, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kamu dan sempurnakan janji kamu yang telah kamu janjikan, dan kepada Allah hendaklah kamu takut. Sehingga ayat terakhir dalam menceritakan tentang Bani Israel, itu ayat 142. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Iaitu dalam juzuk, permulaan juzuk yang kedua, ayat 142. Yang kita akan jelaskan nanti pada pertemuan, pada penafsiran ayat-ayat yang akan datang. Tetapi apa yang kita nak beritahu, daripada ayat 40 sehingga 142, semuanya menceritakan Allah menelanjangkan watak-watak sebenar, wajah sebenar Bani Israel. Pada ayat 91 lepas, pada malam lepas, semalam, kita telah menceritakan bila mana Allah memerintahkan orang-orang Yahudi di Madinah khususnya supaya beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan wahyu yang diturunkan, yakni Al-Quran. Lalu mereka berkata, kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami daripada wahyu Taurat sahaja. Maka Allah mendedahkan ayat pada 92 dan seterusnya, benarkah mereka beriman dengan kitab Taurat? Kalau sebelum ini Allah Ta'ala menyatakan, kalau benar kamu beriman dengan kitab Taurat, kenapa kamu membunuh nabi-nabi di kalangan kamu sendiri? Sedangkan keimanan kamu pada Taurat bukan sekadar tak boleh membunuh sesama kamu, apatah lagi membunuh nabi. Tetapi apa yang telah kamu lakukan ialah membunuh para nabi. Baik kita mengambil, Allah Ta'ala kata, baik kita akan cerita asal-usul kamu sendiri yang bermula daripada kitab Taurat. Kerana kebanggaan Bani Israel bermula daripada penerimaan kitab Taurat. Walaupun mereka kita sebut anak-anak Nabi Yaqub, tapi mereka tidaklah berbangga pada sejarah mereka dengan Nabi Allah Yaqub AS berbanding sejarah mereka dengan Nabi Musa. Kerana mereka melalui detik-detik yang amat genting. Ditindas oleh Fir'aun, dibunuh oleh Fir'aun. Maka datang Musa AS yang menyelamatkan mereka, dan mereka melihat ayat-ayat, mukjizat yang banyak pada zaman Nabi Allah Musa AS. Baik kita cerita, benarkah dalam dakwaan mereka bahawa mereka hanya beriman dengan Taurat? Jadi untuk mengetahui benar atau tidak benar, lihat Allah menceritakan daripada awal kisah Musa. Bagaimana sikap kamu wahai Yahudi? Allah berfirman, walaqad ja'akum Musa, sesungguhnya telah datang kepada kamu Musa bil bayyinat, dengan mukjizat-mukjizat yang banyak. Allah Ta'ala menceritakan bila Nabi Allah Musa datang kepada mereka sebagai satu kemuliaan untuk mereka, menyelamatkan mereka daripada penindasan Fir'aun dan para tenteranya. Dan Allah Ta'ala telah memberikan melalui Nabi Musa AS mukjizat-mukjizat yang membantu kamu dalam melawan musuh kamu dan membantu kamu dalam tahap-tahap kritikal kamu. Allah berikan kepada Musa bil bayyinat, mukjizat-mukjizat yang kamu tengok dan kamu lihat. Ada 9 mukjizat yang utama yang mereka lihat. Bersama dengan Nabi Musa, mereka tengok sendiri. Bukan mereka dengar, mereka tengok. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 101. Walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat.
Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa 9 tanda mukjizat yang jelas nyata. Yang mukjizat ini bagi memenangkan Bani Israel, bagi membantu Bani Israel melepaskan mereka keluar daripada penindasan Fir'aun dan melepaskan mereka daripada kesulitan di padang pasir. Tetapi apa yang mereka lakukan sesudah mereka melihat mukjizat-mukjizat itu? Mereka menyembah patung anak lembu juga. Di mana dakwaan mereka mengatakan mereka hanya beriman dengan Taurat. Mereka tidak beriman pun dengan Taurat. Mereka tidak mengikut pun Taurat. Mereka cuma gunakan alasan macam-macam. Bila diajak beriman pada Nabi SAW, mereka kata kami cuma beriman dengan Musa saja. Walah pada zaman Musa pun mereka tak beriman. Bahkan mereka menyembah patung anak lembu. Sehingga mereka mencintai patung anak lembu sampai hari ini. Mereka tidak menganggap itu satu kesalahan. Maka Allah menyebut tentang 9 ayat ataupun bil bayinat dengan mukjizat-mukjizat yang 9 mukjizat. Yang pertama ialah taufan. Taufan, dan yang kedua ialah jarad, yakni belalang. Yang ketiga ialah kumal, kutu. Yang keempat ialah katak, dafadih. Yang kelima ialah dam, darah. Yang keenam ialah tongkat. Yang ketujuh ialah tangan. Dan yang ke-8 ialah terbelahnya laut. Dan yang ke-9 kemarau yang panjang. Kesemua mukjizat ini, yang 9 ini, untuk mereka berhadapan dengan Fir'aun. Bila Fir'aun yang sombong itu mendakwa Tuhan dan menindas Bani Israel, membunuh lelaki mereka, membiarkan perempuan mereka, mengenakan pekerjaan yang berat kepada Bani Israel, menindas mereka. Dan siapa yang tidak bekerja dengan Fir'aun, maka mereka dikenakan cukai yang tinggi. Siapa yang bekerja dengan Fir'aun tidak dibayar gaji, bukan hanya diberi makan dengan makanan yang sedikit. Itu yang Fir'aun lakukan. Maka Allah Ta'ala datangkan dengan musibah, iaitu taufan yang melanda dan memusnahkan tanam-tanaman, untuk melemahkan kejahatan Fir'aun. Dan Allah Ta'ala juga menghantar belalang-belalang yang memakan tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, hasil mahsul di negara Mesir. Sehingga Fir'aun mula merasa ketakutan melihat jutaan belalang yang makan tanaman. Dan juga al-kummal kutu yang berada atas tilam-tilam mereka, yang menghisap darah mereka, sehingga menjadi ketakutan pada mereka. Demikian juga katak. Setiap kali mereka masuk rumah, katak melompat-lompat, mengganggu mereka. Bila air dia keluar katak, bayangkan tengah kecil katak keluar, melompat sama katak. Di bilik tidur ada katak. Mukjizat Nabi Musa bagi menghina Fir'aun yang mendakwa Tuhan, akan datang benda-benda kecil macam ni je yang menggoyangkan kekuasaan Fir'aun. Kemudian datang pula dam, darah. Bagaimana darah, tuan-tuan sekalian? Bila mana bangsa Kipti, bangsa Fir'aun nak minum air itu bertukar menjadi merah darah. Bila Bani Israel nak minum, maka ia bertukar menjadi jernih. Begitu yang dialami, sehingga mereka tak boleh minum air, kehausan. Bila nak minum, keluar jadi darah. Bila air itu bertukar tangan kepada Bani Israel, dia menjadi air mineral yang baik. Dan ini menjadi kesukaran pada mereka. Dan demikian juga tongkat. Daripada tongkat Musa bertukar menjadi ular yang mengalahkan sihir-sihir Fir'aun. Yang ini ahli-ahli sihir Fir'aun. Dan demikian juga tangan Nabi Musa. Mereka melihat Musa bila menyelup tangannya, pada poketnya dikeluarkan, mengeluarkan cahaya yang putih. Sebagai satu mukjizat. Dan demikian juga terbelahnya laut. Dan demikian juga kemarau panjang yang akhirnya Fir'aun mengalah. Wahai Musa, doakan biar kemarau ini berhenti. Kalau sekiranya kemarau ini berhenti, maka aku akan biarkan Bani Israel pergi bersama kamu. Aku takkan tindas, aku takkan zalim. Tapi bila diangkat kemarau, perangai jahatnya kembali. Bani Israel, Yahudi, melihat bagaimana mukjizat-mukjizat ini Allah hadirkan di tangan Musa bagi membantu mereka bertembung dengan Fir'aun. Dan itu belum mukjizat lain lagi, manna wassalwa, mukjizat awan, wazallanna alaihimul ghamam, kami teduhkan mereka dengan awan, dan lain-lain lagi. Ini 9 yang saya sebutkan tadi bagi berhadapan dengan Fir'aun. Tetapi apa yang mereka respon daripada mukjizat tersebut? Langsung tidak menjadikan mereka nampak Allah. Langsung tidak menjadikan mereka bersyukur pada Allah. Langsung tidak menjadikan mereka patuh dan taat kepada Allah
atau mentaati Nabi Musa sebagai Rasulullah. Apa mereka buat? Summattakhadhtumul ijl. Bahkan mereka mengadakan patung lembu. Tuan-tuan, sebaik saja Musa melintas Laut Merah. Tiba-tiba mereka melalui satu perkampungan. Yang perkampungan tadi menyembah berhala. Lalu mereka berkata pada Musa, wahai Musa, kenapa kita tak bina juga patung berhala supaya kita senang sembah? Bayangkan mereka dah nampak kebenaran yang dibawa oleh Musa, keinginan mereka nak sembah berhala tu ada. Nak buat khurafat. Bahkan mereka mengumpulkan barang-barang kemas yang mereka bakar dan membentuk menjadi patung anak lembu. Diceritakan bila mana perempuan-perempuan Bani Israel, mereka hendak menghadiri majlis perkahwinan, mereka akan meminjam emas daripada jirang-jirang mereka di kalangan bangsa Kipti, bangsa Firaun. Lalu diberi pinjam. Oleh kerana mereka tahu mereka akan keluar meninggalkan Mesir, mereka pinjam banyak-banyak, lalu mereka tak hantar. Dan lagi mencuri. Mereka bawa hiasan-hiasan yang banyak yang mereka pinjamkan. Ini untuk menjadi satu hukum fiqh yang disentuh oleh ulama. Apa hukum meminjam emas? Boleh tak boleh? Kadang-kadang tuan-tuan, kita nak pergi kenduri saja nak pakai emas. Boleh tak pinjam dengan kawan kita? Boleh, harus. Boleh meminjam, tidak salah meminjam emas. Beli cara pinjaman tak boleh. Tapi meminjam boleh. Pinjam emas saya nak pakai untuk berhias, untuk berlawa. Ni kenduri ni senang nak sing-sing nampak sampai ke siku ni. Kita pun nak pinjam emas jiran kita. Jiran kita pun lama tak pakai. Dia pun dah kena stroke, bukan boleh pakai emas. Yang ajar pinjam emas sikit, nak pergi kenduri saudara ni. Boleh tak? Boleh. Budaya pinjam emas ni tuan-tuan ada juga dalam budaya orang Melayu. Kalau ditanya tentang hukum fiqh harus atau tidak, seorang meminjam emas untuk tujuan-tujuan perhiasan, orang atau disebut makan puluk dah, kenduri dia, boleh tak? Harus. Maka pinjam. Jadi Bani Israel waktu itu, wanita-wanita ni meminjam emas dan mereka dah tahu mereka nanti akan keluar daripada Mesir, mereka pinjam banyak-banyak. Dengan tujuan tidak mau mengembalikannya. Lalu bila sampai menyeberang Laut Merah, emas ini dikumpulkan lalu dibentuk menjadi patung anak lembu dan mereka sembah ramai-ramai. Bagaimana mereka berkata mereka beriman dengan Musa? Pada ayat 91 kalau kita masih ingat, bila dikatakan kepada mereka berimanlah dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kata kami cuma beriman dengan Nabi Musa dan Taurat yang diturunkan. Hatta Nabi Isa pun kamu tak beriman, kamu bohong. Maka Allah cerita balik keturunan nenek moyang mereka. Apa yang mereka lakukan sesudah mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah, pertolongan Allah, mereka tetap kufur, syirik, bahkan menyembah patung anak lembu. Wa antum zalimun, dalam keadaan kamu zalim. Wa iz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika mana kami mengambil perjanjian dengan kamu. Mitsaqakum, perjanjian apa? Perjanjian supaya ikut segala isi kandungan Taurat. Waktu Nabi Allah Musa memilih 70 orang di kalangan kaumnya bermunajat, yang kita dah ulang beberapa kali, bermunajat di Gunung Turus Saina, maka Allah turunkan Taurat. Bagaimana Allah Ta'ala turunkan Taurat? Allah Ta'ala turunkan Taurat sekaligus. Habis. Ia berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara mufarraqan atau munajjaman, berangsur-angsur, tadarrujan. Tetapi Taurat, Injil, Zabur diturunkan secara jumlatan wahidah, selepuk sekaligus. Kenapa tuan-tuan kitab Taurat ini diturunkan sekaligus, sedangkan Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat? Kata Imam Ibn Furak dalam tafsirnya, unzilatit Taurat jumlatan li'annaha unzilat maktubatan ala nabiyyin yaktubu wa yaqra'u wa huwa Musa. Amma al-Furqan fa'unzila mutafarriqan li'annahu unzila ghaira maktubin ala nabiyyin ummi. Kata Imam Ibn Furak, kitab Taurat diturunkan selepuk, satu jumlah, kerana ia diturunkan pada Nabi yang pandai membaca dan pandai menulis, iaitu Nabi Musa AS. Nabi Musa ni pandai menulis, pandai membaca. Bahkan semua para Nabi pandai membaca dan menulis melainkan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW saja yang Nabi bersifat ummi, tak pandai baca, tak pandai tulis.
Apa maksud tak pandai baca? Maknanya dia tak baca tulisan. Dan tak pandai tulis, dia tak boleh menulis. Untuk menunjukkan Al-Quran benar-benar datang dari Allah, bukannya datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Nabi tulis sendiri, Nabi tak pandai tulis. Sehingga Nabi ada penulis wahyu. Berbeza Taurat, ia ditulis oleh Musa. Maksudnya, diturun sekaligus kepada Nabi yang Musa boleh tulis balik. Tapi kenapa diturunkan pada Musa yang pandai menulis, pandai membaca? Kerana sifat Taurat itu diturunkan selepas tenggelamnya Firaun. Maka Nabi Allah Musa, dia akan bersama dengan kaumnya selama 40 tahun di padang sesat. Sehinggalah Nabi Musa wafat di situ. Maka kejadiannya terhad, cuma kejadian di padang sesat tersebut. Maka patutlah diturunkan Taurat sekaligus. Dan diturunkan pula pada Nabi yang pandai membaca dan menulis. Yang boleh menulis kembali dan menyebarkan kepada kaumnya. Tanpa berhajat pada penulis. Ia berbeza dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menghadapi peristiwa yang pelbagai. Daripada peringkat Mekahnya 13 tahun, peringkat Madinahnya 10 tahun. Dan kejadian-kejadian yang banyak. Ruang yang terbuka, pertembungan yang terbuka dengan musyrik Mekah, bahkan dengan Rom. Maka ini menjadikan Quran itu turun berperingkat-peringkat. Berdasarkan kejadian dan peristiwa. Dan kerana Al-Quran ini turun pada Nabi yang tak pandai baca, pandai tulis. Maka diturunkan berperingkat untuk mengekalkan, menguatkannya dalam dada Nabi SAW. Linuthabbita bihi fuadak, untuk kami kukuhkannya dalam hati kamu. Di setiap kejadian turun ayat ni, untuk mengukuhkan. Sehingga setiap para sahabat, bahkan Nabi SAW akan ingat setiap ayat yang turun di mana, bila, kenapa, apa sebab turunnya. Jadi kalau kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, semuanya diturunkan sekaligus. Tapi Al-Quran diturunkan secara mufarraqan atau mutafarriqan, munajjaman, ataupun kita panggil tadarrujan, secara berperingkat-peringkat. Wa idh akhadna mitsaqakum, dan ingatlah apabila Allah mengambil perjanjian kamu wahai Bani Israel, wa rafa'na, dan kami mengangkat fauqakum, atas kepala kamu, at-tur, gunung, at-tur yakni gunung Sinai. Kami angkat kamu gunung atas kepala kamu supaya kamu terima kitab Taurat ini. Jangan lawan. Khudhu, ambil, terima, iltizam, komitmen. Ma'atainakum, apa yang telah kami wahyukan kepada kamu. Yang sudah berada di tangan Musa kitab Taurat selepuk ni sekaligus. Biquwwatin, dengan sungguh-sungguh. Jangan duk berhelah, jangan duk beri alasan. Wasma'u, dan sentiasa dengar. Sentiasa dengar bacaannya. Sentiasa dengar perintahnya. Bukan sentiasa dengar kepada Nabi Musa AS. Qalu, kamu dengan biadab jawab apa? Yang kamu kata, kamu dakwa depan Rasulullah, kami cuma beriman dengan Taurat je. Mari dengar dialog datuk nenek moyang kamu. Waktu turun Taurat, Taurat tu turun depan kamu. Diambil perjanjian di hadapan kamu, diangkat gunungnya. Apa kamu jawab? Qalu sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami tak nak ikut. Lihat lancang mulut kamu. Lihat biadab kamu. Tuan-tuan, terang-terang depan Nabi Musa. Terang-terang di hadapan Nabi mereka berkata demikian. Sedangkan mereka di hadapan Rasulullah cuba berbangga, kononnya kamilah pengikut Musa sebenar. Kami ikut Taurat sebenar. Walhal mereka di hadapan Musa semenjak zaman berzaman datuk nenek moyang mereka, dan mereka menyetujui perangai ini, berlagak dan sombong dengan Nabi Musa. Sebab itu bila Nabi SAW sampai ke Madinah, orang Yahudi berpuasa bulan Muharram. Iaitu berpuasa 10 Muharram. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kamu puasa 10 Muharram? Hadha yaumul ladzi najjallahu Musa min Fir'aun. Hari ini kami bersyukur sebab Allah selamatkan kami daripada kejahatan Fir'aun. Allah selamatkan Musa dan kami daripada Fir'aun. Nabi kata apa? Ana ahaqqu Musa minkum. Aku lebih berhak ikut Musa berbanding kamu. Maka Rasulullah menyuruh orang Islam supaya semua puasa 10 Muharram. Yahudi nak tunjuk kononnya dia taat di puasa 10 Muharram. Aku lebih layak, kata Nabi SAW. Sebab kamu pura-pura ikut. Ni jenis pura-pura ikut ni masalah. Bila mati baru mengaku ikut. Walhal waktu hidup bergaduh sakan. Bila mati kami ikut arwah tu, arwah ni. Macam setengah orang kita lah. Ni perangai Yahudi pun sama. Kami ikut Musa je. Kami ikut Taurat je. Walhal siapa yang
menolak Taurat daripada awal penurunannya. Bukankah kamu yang berkata qalu sami'na wa asaina, kami dengar tapi tak nak ikut. Wa usyribu, dan kamu telah diserapi fi qulubihim, dalam hati kamu, al-ijl, penyembahan berhala lembu. Bi kufrihim, dengan sebab kekufuran kamu. Rupanya tuan-tuan, kekufuran meninggalkan kesan. Dek mereka menyembah patung lembu walaupun mereka kata taubat, dek takut kerana azab. Kesan penyembahan patung lembu tu ada dalam hati mereka. Bukan sekadar ada pada nenek moyang mereka dulu, sehingga pada hari ini perangai itu ada. Keinginan menyembah berhala itu ada. Sebab itu mereka simpan patung-patung macam-macam. Kita orang beriman tidak ada keinginan menyembah berhala. Sebab itu sepakat ulama' mazhab 4 haram segala patung walau tak disembah. Kita dah ulas sebelum ni. Patung-patung tak boleh walau kita tak sembah. Sahaja kita nak letak patung beruang kat rumah ke, patung burung kat rumah, hukumnya haram dan berdosa. Malaikat rahmat tak masuk. Bila sebut malaikat rahmat tak masuk, maknanya berdosa. Bukan setengah mereka seperti Syekh Abdullah Al-Ghummari menyebut dalam bukunya Tanda-Tanda Dosa Besar, menyebut ia salah satu tanda atau salah satu daripada dosa besar. Sebab malaikat tak masuk. Malaikat rahmat tak masuk, maka ini menunjukkan azab. Maka Islam mengharamkan segala bentuk patung dengan apa cara pun. Melainkan patung-patung untuk permainan anak-anak kita. Dumyah. Patung-patung mainan anak kita, patung Ultraman, patung Doraemon boleh. Tapi kalau Doraemon tu bapak dia main tak boleh. Bapak dia pula yang duk tampar belakang kereta banyak-banyak patung Doraemon. Patung itu, patung ni. Bukan anak dia main, dia tak bagi anak main. Jangan main, ni ayah beli untuk ayah. Dia pun tampar belakang kereta banyak. Bila kita ikut kereta dia, penuh patung ni, haram. Atau jenis beli patung unta. Kita kerja bank unta Ustaz. Jadi bank unta ni ada patung unta. Jadi kita pun simpanlah unta macam-macam. Haram. Patung-patung diharamkan untuk menunjukkan kita dari dalam sampai luar benci segala bentuk kepatungan, keberhalaan. Tak boleh. Diharamkan. Untuk menunjukkan, saya katakan, penolakan penyembahan berhala secara mutlak. Maka demikian Bani Israel, tuan-tuan sekalian. Dalam hati mereka ada patung lagi. Kul, katakan wahai Muhammad kepada puak-puak Yahudi. Bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Buruknya iman kamu yang kamu kata dulu. Kami wahai Muhammad tak beriman denganmu, kami beriman dengan Musa. Kalau begini iman yang kamu dakwa. Inikah iman yang kamu dakwa dengan Musa? Kamu menentangnya. Kamu melihat segala mukjizat Nabi Musa. Lepas tu kamu sembah patung lembu. Kamu mendapat kitab Taurat, lalu kamu mengingkarinya. Sampai kamu diugut supaya menerimanya dengan diangkat gunung atas kepala kamu. Kamu tetap keras kepala dengan berkata, kami dengar tapi kami tak nak ikut. Buruknya iman jenis macam gini. In kuntum mu'minin, kalau ini yang kamu dakwakan namanya iman, ini bukan iman. Ini mempermainkan iman. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan lagi perangai-perangai jahat Yahudi. Di sebalik mereka kata kami beriman hanya pada Taurat. Kami beriman hanyalah kepada Nabi Musa AS. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. In kanat lakumud darul akhiratu indallah. Kalau sekiranya negeri akhirat, yakni syurga itu, indallah, di sisi Allah, khalisatan min dunin nas, khusus untuk kamu, bukan untuk orang lain. Yahudi mendakwa syurga untuk dia. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tak akan masuk syurga melainkan orang Yahudi atau Nasara. Baik, Allah sebut dalam ayat ini, katakanlah kalau syurga itu memang kamu dakwa khusus Allah ciptakan untuk kamu, kami memang akan masuk syurga. Kami sya'bullahil mukhtar. Kami ialah bangsa yang Allah pilih. Kami bangsa paling mulia. Dan kami akan masuk syurga. Tak masuk neraka. Kalau masuk pun berapa hari je. Lepas tu masuk syurga. Kata Allah Ta'ala. Wahai Muhammad, kata pada dia orang, kalau benar syurga untuk kamu, fatamannawul maut. Baik, minta mati sekarang. In kuntum sadiqin. Kalau benar dakwaan kamu, syurga milik kamu. Tuan-tuan kata para ulama, sekiranya mereka memohon kematian waktu itu, nescaya semua mereka akan mati. Ayat ini ketika mana
diajak mubahalah. Mubahalah ni tuan-tuan maksudnya bersumpah laknat. Kalau benar kamu ahli syurga, mari kita bersumpah atas nama Allah. Matikan siapa yang berbohong di kalangan kita. Kalau kamu kata kamu ahli syurga, kamu minta biar Allah matikan kamu sekarang. Tengok boleh tak? Berani tak? Maka tiba-tiba didapati Yahudi ini begitu takut untuk mati. Sebab banyak dosa mereka buat. Mengubah kitab Taurat, membunuh nabi-nabi, membunuh orang tidak berdosa, kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan khabar gembira itu ada dalam kitab mereka. Kita dah cerita semalam bahawa Nabi Armia, Nabi Ash'aya atau Sya'ya telah menceritakan kenabian Muhammad SAW. Bahkan Nabi Isa AS menceritakan. Lalu kesemua Nabi ini mereka bunuh atau merancang untuk bunuh. Nabi Isa mereka merancang untuk membunuh. Nabi Armaya mereka bunuh. Nabi Sya'ya mereka bunuh. Nabi Hizqil mereka bunuh. Nabi Daniel mereka bunuh. Nabi Yahya mereka bunuh. Nabi Zakaria mereka bunuh. Tuan-tuan, dengan jenayah banyak macam gini, macam mana nak mati? Sebab itu kata Allah, wahai Muhammad, beritahu dia, kalau benar kamu kata syurga milik kamu, mati sekarang. Berani tak kau mati? Walan yatamannauhu abada. Mereka tidak sekali-kali akan berani untuk mati. Bercita-cita untuk mati. Ia berbeza dengan orang beriman. Orang beriman, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Rijalun sadaku ma'ahadullaha alaihi, faminhum man qada nahbah, wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila. Mereka lah lelaki-lelaki yang sebenar, yang telah benar janji mereka dengan Allah. Kalangan mereka ada yang gugur syahid, kalangan mereka ada yang menanti untuk syahid, tunggu untuk syahid, rindu untuk syahid. Inilah dia orang beriman. Mereka tidak takut untuk mati demi mempertahankan agama mereka dan mendapat kemuliaan syurga. Seorang sahabat kata, Ya Rasulullah, ara'aita in kutiltu fa aina ana? Ya Rasulullah, kalau aku terbunuh di medan perang ini, di mana aku berada? Jawab Nabi SAW, dalam syurga. Maka beliau pun membuang kurma yang berada di tangannya, lalu menggempur musuh sehingga gugur syahid. Ya, beraninya orang Islam untuk mati syahid. Kerana mereka tahu syurga disediakan hanya untuk orang beriman. Yahudi yang mendakwa syurga milik mereka, kata Allah, sila mati. Kalau berani sila mati, sila meninggal. Ayat sekarang, sila meninggal. Kalau berani, kamu kata kamu betul, sila meninggal. Walan yatamannauhu abada. Mereka tak akan sekali-kali berkeinginan untuk mati selama-lamanya. Bima qaddamat, disebabkan qaddamat apa yang telah dilakukan aidihim, oleh tangan-tangan mereka. Banyak sangat benda jahat buat. Tahu orang kalau banyak jahat, jangan kata Yahudi, kalau kita orang Islam yang banyak buat jahat, nipu, riba. Mak, kau nak mati sekarang? Oh tak nak Ustaz, nak taubat dulu. Itu tak jahat macam Yahudi pun takut. Yahudi lagi teruk takut dia. Mana-mana orang kita lah, tuan-tuan, orang kita yang tengok buat maksiat, yang tudung pun tak nak pakai, kita panggil dia, makcik nak mati? Oh tak nak, makcik tudung pun tak pakai lagi. Tak berani, dosa. Dia tahu dosa. Kalau makcik rasa betul lah, Allah nilai cuma hati, bukan dengan syariat. Tak pakai tudung, hati buruk buat apa, yang penting hati baik walaupun tak pakai tudung. Makcik berani mati sekarang tak? Tak boleh Ustaz. Kenapa pula tak boleh? Kata hati baik, matilah sekarang. Dia pun tahu salah tak pakai tudung. Dia tahu salah. Jadi kalau kita sebut dengan nisbah orang beriman, bila buat salah pun takut mati. Sementara Yahudi yang memang jahat, dia luar biasa. Wala tajidannahum, bahkan kamu akan dapati mereka, wahai Muhammad. Siapa Yahudi inilah? Ahrasan nas, orang yang paling tamak untuk hidup. Ala hayatin, untuk terus hidup. Wa minal ladzina asyraku, lebih teruk daripada orang-orang yang mensyirikkan Allah, penyembah berhala. Teruk lagi buat Yahudi ni. Tuan-tuan, kalau kita sebut penyembah berhala, iman mereka masih kita boleh harapkan. Tapi Yahudi ni, iman mereka kita tak boleh harap. Kan Allah sebut dalam Quran, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu bercita-cita supaya Yahudi ni beriman, sedangkan kalangan mereka ada yang mendengar langsung wahyu Allah, dengar langsung wahyu Allah, kemudian dia mengubah wahyu itu. Allah dah sebut Yahudi ni kita tak boleh berangang dia beriman. Sebab itu tidak akan berlaku kiamat sehingga orang beriman membunuh Yahudi. Kenapa tak sebut membunuh penyembah berhala? Kerana penyembah berhala masih diharapkan imannya.
Tapi Yahudi tak diharapkan imannya. Dia kerana kedengkian. Orang semua berhala ni kerana kebodohan, kejahilan. Bila datang keilmuan dia, datang kesedaran dia, dia akan tinggalkan. Yahudi ni tuan-tuan, dia tahu. Allah sebut dalam Quran. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu menyuruh orang buat baik dan kamu lupakan diri kamu, sedangkan kamu ni mahir tentang kitab. Kamu tahu dalam tu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu baca kitab, tidakkah kamu punya akal? Suruh orang lain tapi kamu tak nak buat. Sebab apa yang berlaku pada Yahudi ialah kedengkian, kebencian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada umat Islam. Yawaddu ahaduhum, sebahagian mereka berangan-angan bercita-cita, lau yu'ammaru alfasanah, kalau mereka dapat umur 1000 tahun. Kalau kita tanya orang Islam dah tuan-tuan, nak umur berapa? Saya tanya ni, Haji, nak umur apa Haji? Paling kurang nak 100 tahun. Sikit nak 100 je. 100 pun tak ada gigi dah, bersepai ada gigi. Itu 100 tuan-tuan dah tak boleh makan apa dah. Sebab aku hidung lah. Tak nak kunyak. Siapa kalangan pada pendengar ni tuan-tuan nak hidup 1000 tahun? Ada? Tak nak Ustaz. Saya kalau boleh nak mati usia Rasulullah 63. Haji tahun ni kan dah 63. Dah dekat dah Ustaz. Ubah Ustaz 64 Ustaz. Tahu angkat sikit. Tapi paling kurang pun tuan-tuan, dia tak sebut angka-angka yang mustahil. Orang Islam ni tak akan sebut angka mustahil. Kita pun sedar diri juga. Ustaz, saya dah kalau boleh tak naklah tua bangka sangat Ustaz. Agak-agak boleh berdikari. Kalau sampai berlepek macam tu Ustaz, baik matilah. Artinya kita, last kali kita tak akan minta umur panjang sangat. Tuan-tuan pergi menduga seorang-seorang orang Islam ni, berapa nak umur? Tanya. Soalan tanya. Maksum nak tanya Maksum nak umur berapa? Maksum patutnya mati dah tahun lepas. Lebih dah. Oh, dia bercakap gitu. Ni umur subsidi Ustaz. Oh, ada umur subsidi. Bila-bila masa. Tengok dia ingat mati. Tanya mak ayah nak mati umur berapa? Mak ayah kalau boleh start tahun depan nak mati. Macam tua sangat dah. Tanya pula ni. Mak Teh pula nak mati bila? Mak Teh baru 50 Ustaz. Kalau boleh biarlah sampai umur 60. Okay, lepas lah bayar bank 7 tahun lagi Ustaz. Maksudnya dia duk cerita umur taklah jauh sangat. Tuan-tuan temuduga lah orang Islam. Tanya dia, berapa umur dia nak? Tak jauh. Kita nak umur tertentu je. Tapi tanya Pok Yahudi. Siap, 1000 tahun dia nak. Kata logik 1000 tahun tu, apa benda tinggal? Belum kena sorak pun tak ada. Apa benda tinggal 1000 tahun tu? Agak-agak lah. Jangan kata 1000 tahun. Tuan-tuan tengok orang umur 150 tahun lah. 120 tahun benda tinggal. Sambut hari jadi, tiup lilin tak padam. Dia padam. Tok lilin. Piuk tak padam lilin. Nak tunjuk dah. Angin tak keluar. Bayangkan 150 angin dah tak keluar. Nak tiup lilin. Jadi kalau kita tahu watak orang Islam, tak adalah nak umur panjang. Bukan para sahabat bercita-cita umur Rasulullah. Mereka bukan sekadar bercita-cita umur Rasulullah SAW, tapi biar mati hari di mana Rasulullah wafat. Kalau boleh nak mati hari Isnin. Itu cita-cita Abu Bakar As-Siddiq. Bercita-cita untuk mati di negeri Rasulullah SAW, sebagaimana cita-cita Umar Al-Khattab. Kalau tuan-tuan tengok Abu Bakar meninggal umur 63, Umar 63. Ali umur 63. Melainkan Uthman umur lebih kurang 81 tahun. Tapi apakah mereka nak umur panjang-panjang? Tak nak. Bahkan Nabi SAW mengajar kepada kita, waktu Allah beri pilihan untuk hidup lama. Apa kata baginda SAW? Bal ila rafiqil a'la. Bahkan di samping Allah, Tuhan yang maha tinggi. Tinggal Rasul memilih kematian. Nabi tak pilih hidup. Begitu orang bukan sedar, hidup tu apa, mati tu apa. Tapi orang Yahudi tuan-tuan, mereka nak umur sampai 1000 tahun. Kata Allah, wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammar. Sepanjang mana pun umur, maka tak dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah. Tuan-tuan, panjang mana pun umur kita mati juga lah sekali. Dan Yahudi, panjang mana pun umur kamu nak, azab sedang menanti kamu. Kerana kata-kata biadab kamu, kejahatan kamu, dan lain-lain yang kamu lakukan. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah melihat apa yang kamu buat. Jadi ayat-ayat yang kita bacakan ini sampai 96, daripada 92 sampai 96, menjawab persoalan ayat 91.
Waktu mereka berkata, kami cuma beriman kepada Taurat dan apa yang diturunkan pada Musa. Maka Allah menjelaskan, benarkah kamu beriman? Lihat episod-episod rantaian-rantaian. Lihat kamu punya kejahatan-kejahatan yang tidak pernah putus dan padam. Pengingkaran-pengingkaran. Penderhakaan-penderhakaan. Kekufuran demi kekufuran. Walau sesudah kamu melihat mukjizat. Walau sesudah kamu bertemu dengan Allah, mendengar bicara Allah bersama Musa AS. Di Gunung Turu Saina, lihat perangai kamu, lihat telatah kamu, lihat kejahatan kamu. Apakah Yahudi-Yahudi hari ini nak berkata dengan perkataan yang sama, kami cuma ikut Musa? Walau sejarah telah menunjukkan bagaimana jahatnya mereka kepada Nabi Musa AS. Bagaimana buruknya perbuatan mereka kepada Nabi Musa AS. Maka insya-Allah kita akan lihat lagi bagaimana kejahatan seterusnya Yahudi yang bukan sekadar menolak Musa, mereka juga menolak malaikat. Pelik, mereka juga berlawan bermusuh dengan malaikat. Ada malaikat yang mereka tak suka. Cuma mereka tak boleh bunuh malaikat tu. Kalaulah mereka boleh bunuh malaikat, mereka bunuh malaikat. Ada nabi-nabi yang mereka tak suka, mereka bunuh. Tak cukup nabi yang mereka tak suka, malaikat pun mereka tak suka. Kalaulah mereka punya kemampuan untuk membunuh malaikat, niscaya mereka akan membunuh malaikat. Kita akan baca ayat seterusnya nanti, itu ayat 97, 98, tentang bagaimana permusuhan mereka pada malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.